Nisa pun seorang tu yang mula yang cakap tak sihat tu, dia mula buka cerita. Dia cakap, apa nak tahu tak, sebenarnya malam kereta pancit tu, Nisa dah macam hai, kenapa, ada apa kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam video kali ni. Jadi macam yang Nisa cakap dalam video sebelum ni, Nisa nak cerita pengalaman Nisa pergi bercuti dekat Sabah. Seriously, pengalaman ni macam cerita dalam TV tau. Macam cerita seram dalam TV. Okay, cerita dia start macam ni. Masa tu Nisa 4 orang dengan kawan Nisa lagi 3 orang. Kami semua perempuan. Trip ke Sabah. So kami pergi tu tak ada package. Kita kira pergi backpack lah, backpacker, pergi sendiri. So kebetulan ada salah seorang kawan Nisa ni, dia ada port saudara kat sana. Jadi tak ada masalah untuk pengangkutan. So kami pinjam kereta port saudara dia. So sampai kami dekat airport KK tu kan. Airport KK tu kami pergi makan dulu. Kami panggil Pak Su dekat dia punya port saudara tu. Kami pergi makan dulu. Lepas tu tak apa, lepas makan apa semua, kami menginap masa tu dekat Tambunan. So dari KK ke Tambunan ni rasa lama jugalah nak sampai. Tak tahu lah, malam tu rasa lama sebab kami bergerak dari KK nak ke Tambunan tu kira dah lepas maghrib. So sebelum kami ke sana, kami ada pergi, Pak Su ada bawa kami pergi satu tempat yang dia macam atas bukit tau. So macam kita boleh tengok view dekat bawah tau. Tapi malam kan tak nampak apa sangat, tapi dia memang atas bukit. So kami bergambar apa dulu apa semua kan. So apa, lepas tu kami sambung perjalanan menuju ke Tambunan. Macam cerita ni, macam bercerita kat sekolah. Oh my god! Wow! Okay, so kami pun teruskanlah perjalanan nak ke Tambunan. Masa tu KK Kota Kinabalu, masa tu KK baru lepas banjir. So memang dalam perjalanan tu adalah macam meredah banjir. Ada satu kawasan tu macam dia masih ada ayat banjir tu. So kayaknya ni ayat Azia. So dalam tu ada 4 orang lah, 5 termasuk Pak Su tu. Lepas tu dalam perjalanan tu Nisa tak sedap tau, maksudnya Nisa tertidur lah kereta. Sebab pening kan, jalan macam jalan nak pergi Cameron. So macam kita kat belakang pun Lena. Tiba-tiba Pak Su tu berhenti. Tengah gelap dalam kiri kanan hutan. Sebab Su berhenti. Lepas tu kami pun macam, kami kat belakang ni dah tidur habis. Lepas tu pasal apa? Kenapa? Lepas tu Pak Su kata, tayar pancit weh. Tayar pancit di tengah hutan. Lepas tu Pak Su tanya kami, pernah tukar tayar tak kan? Lepas tu macam, yelah perempuan kan, mana pernah buat tukar tayar ni, mana pernah ni. Lepas tu tak pernah, tapi tak apalah kalau kita nak tukar sama-sama apa semua kan. Lepas tu Pak Su tu dia call kawan dia. So kami rasanya masa tu kami betul-betul dekat tengah-tengah antara, tak tahu lah tentu kat mana, tapi tengah-tengah. Nak ke Tambunan tu jauh lagi, nak ke KK tu macam jauh juga. So macam dekat tengah-tengah tu. So macam Pak Su tu kawan dia, bisa dengar lah panggilan tu. So macam tak ada siapa nak tolong, tak ada siapa nak turun mai tolong ni. So jalan masa tu memang sunyi. Adalah lori trailer berlaluan dengan kabus tebal malam tu. Lepas tu kiri kanan hutan. Dan kami berhenti betul-betul dekat macam dia, ruang dia kat situ memang ruang ni tahu, ruang luas juga. Dan dekat situ ada macam warung lama. Warung lama kat situ. So kami berhenti kat situ. Tak apalah, tukar tayar apa semua kan. So macam okey lah, tak ada apa pun, tak ada rasa apa pun, boleh duduk gelak-gelak apa semua, tolong Pak Su tukar tayar apa kan. Ada seorang kawan Nisa ni, dia tak sihat masa dia pergi tu, tak sihat. Lepas tu macam dia duduk kat situ, muka dia lain tau, Lepas tu macam
Lepas tu macam kami melawak dengan dia macam nak marah. Dia macam nak marah kami tau. So kami pun okay, tak apalah. Tak apa. Lepas tu dah settle, tukar apa semua. Terus ke Tambunan. Lepas tu dalam perjalanan tu banyak Nisa nampak bangunan kosong kan, yang tak ni. Lepas tu pula cakap, oh nasib baik kita tak berhenti kat sini, nasib baik tak pacik kat sini. Kata, oh my god. Oh no, macam tak tahu lah dah kata macam tu kan. Lepas tu kami malam tu kami tidur dekat guest house dekat Tambunan, sebab Om Pak Su tu dekat Tambunan. So kami pun menginap lah dekat guest house tu. Sampai je dekat guest house tu, kawan Nisa yang berperangai pelik tadi ni, dia boleh tanya orang yang jaga guest house tu. Dia tanya, siapa lagi kat sini? Lepas tu Nisa pun macam pelik, kenapa hantarnya macam tu kan. Lepas tu dia cakap, tak ada siapa, kami je yang kat situ kan. So dia bagi kami bilik yang tengah-tengah antara pintu keluar dengan satu lagi tengah-tengah lah, nak ke toilet dia macam tengah-tengah. Lepas tu macam nak ke pintu keluar tengah-tengah. Lepas tu apalah dia okey. Masa tu dah pelik, kenapa dia tanya soalan macam tu. So kita orang macam tak apalah, tak ada apa pun. So esok pagi tu pergi sarapan semua. Lepas tu Pak Su tu bagilah jalan. Kami first yang kami nak pergi sebenarnya dekat tu fish spa tu, yang first kami nak pergi dekat Telupit. So Pak Su tu pun dia lukislah plan dekat kertas tu kan, ada lalu macam ranau semua kan. So macam okay, tak apalah. Masa tu wave dah ada wave dah ada. So tak apa. Dan ni tu kami pun pakai wave tu. Nisa yang pegang wave. Sampai wave tu, lepas tu pakai wave, tiba-tiba ada Nisa pelik satu benda. Jalan yang kami lalu tu, kereta tak banyak. Lepas tu dia punya lopak tu memang jalan tak elok tau. Sagi-sagi kereta terjelopok. Lepas tu sampai Nisa cakap kat memang bawa lah elok sikit. Tayar tu tayar spare. Kalau pecah lagi kita dah tak ada tayar ni kan. Dah lah perempuan kan. Lepas tu macam nak tanya orang pun tak ada siapa tau. Jalan tu macam sunyi, tak ada orang. Lepas tu macam pelik lah kat situ kan. Lepas tu tak apalah, dah sebab pakai wave kan. Lepas tu ikutlah wave tu kan. Lepas tu Nisa tengoklah wave tu. Nisa yang baca wave tu. Lepas tu dia kata, okay ni nak sampai dah ni kan. Lepas tu tiba-tiba the wave tu cakap, okay you are arrived destination lah. Lepas tu macam mana dia? Tak nampak tau. Mana dia fish spa tu? Tak ada pun kan. Lepas tu dia memang bawa laju. Lepas tu laju. Lepas tu Nisa tengok balik, weh dah terlepas ni. Masa dia cakap dah arrive tu, tak nampak tau fish spa tu kat situ. Memang tak nampak. Signboard apa tak nampak. Lepas tu tak apalah, memang pun straight kan. Macam ingat weh ni tipu lah kan. So macam straight, depan lagi. Lepas tu rasa macam asal kita semakin jauh ni. Macam rasa macam asal semakin jauh kan. Lepas tu tak apa, berhenti tepi jalan. Lepas tu ada orang tanya nak pergi fish spa tu kan. Fish spa tu. Lepas tu kami tanya ni kat mana. Cakap ni kat Sandakan. Lepas tu dia cakap kalau nak patah balik tu jauh. Lepas tu cakap ya Allah, maksudnya nak patah balik tu macam dari Penang nak ke Perlis macam tu lah. Nak patah balik tu makan masa juga. So tukar driver, kawan seseorang lagi bawa. So dia baca apa, saya tak tahu lah dia baca something. So tak apalah, ni waktu balik tu baru nampak, waktu patah balik tu baru nampak signboard, baru jumpa fish spa tu. So tak apalah, duduklah situ main dengan ikan-ikan tu. Ikan-ikan tu. Lepas tu tak apalah, dah habis pergi dekat situ, nak pergi ke Kundasang pula. So pergi ke Kundasang tu kira nasib baik je tau, sebab dah dekat-dekat Kundasang nak tutup dah. So kami bajet memang pergi, tapi macam tak ni sangat lah, macam kalut-kalut jugalah sebab ligan dengan masa kan. Lepas tu bajet nak turun daripada situ sebelum malam. So sebelum gelap tu kami bajet nak turun lah. Masa turun tu banyak kereta tau, tak macam yang jalan yang kami lalu masa kami nak pergi tu.
kereta banyak. Lepas tu memang banyak lalu lalang kat situ. Lepas tu macam okay, satu benda yang pelik juga dekat situ. Lepas tu tak apalah, pi dekat lepas tu kami hari kedua tu balik pada Kundasan tu, kami menginap kat KK. Ada satu benda yang Nisa rasa best dekat KK. Traffic light dia tak banyak tau. Dia banyak rambau. So macam wah, tak payah berhenti. Dia macam berhenti tu macam tak lama sangat sebab kita pusing rambau je kan. So macam kalau salah pun boleh pusing banyak kali. So tak apalah. Okay, itu satu. Lepas tu ada yang hari last day tu kami berhenti solat. So ada kawan Nisa solat dekat masjid tu. Tiba-tiba kawan Nisa yang masa mula yang Nisa cakap dia tak sihat tu, yang dia cakap kat Nisa, sebenarnya aku ada benda nak cerita. Masa tu kami dah nak balik. Lepas tu kata, apa dia weh, jangan ada buat, aku takut, jangan ada buat scary macam ni kan. Lepas tu tak apa, kawan Nisa masuk. So dia tak cerita lagi masa tu. So apa, masa tu kami dah nak balik, kami nak cari McD. So buka lah wave tu bawa kami dalam hutan mana kita tak tahu. Memang tak jumpa McD. Lalas dia cakap McD tu ada dekat je, tapi tengok-tengok tak tahulah bawa hutan mana, penjara lama mana masuk. Lepas tu lalas kami patah balik pergi McD dekat airport juga. Lepas tu apa yang jadi masa dekat airport tu, kami punya flight asalnya delay sampai 3 kali. Sepatutnya kami balik pukul 6 kot dekat tak silap. Lepas tu flight delay pukul 8. So delay lagi. Lepas tu sampai kan kami dah tak tahu nak buat apa dekat airport tu. Duduklah airport tu, semayang apa semua. Kawan Nisa ni dia mula buka cerita. Nisa cakap, jom kita buat postmortem. Jom kita buat postmortem. Kenapa kita punya trip macam pelik sangat kan dia punya cerita ni kan. Lepas tu kawan Nisa pun seorang tu yang mula yang cakap tak sihat tu, dia mula buka cerita. Dia cakap, apa nak tahu tak, sebenarnya malam kereta pancit tu, Nisa dah macam hai, kenapa, ada apa kat situ. Lepas tu cakap, aku nampak ada orang tengok kita. Lepas tu cakap, curi aku nampak ada orang tengok kita. Lepas tu macam serius lah. Macam sebab tu lah macam bila hampa gelap-gelap tu aku macam marah dia macam ni kan. Sebab aku dah jadi dia macam dia tak sihat kan. Lepas tu dia nampak pula, dia je yang nampak. Lepas tu dia macam kami tak ni apa kan, macam stay do enjoy lagi, macam tak rasa apa. Lepas tu macam tak ada apa. Lepas tu dia nampak. Lepas tu kayak pelik, kenapa ni kan, macam kita melawak macam dia marah-marah kan. Lepas tu sebabnya dia nampak something malam tu. Ada seseorang tengok kami. Kat situ ada siapa tau. So tak tahu lah siapa tu kan. Lepas tu kawan Nisa yang seorang lagi buka cerita. Cakap, hampa tak dekat guest house tu. Lepas tu ya Allah lagi. Dekat guest house dia cakap pagi tu dia kena kacau dalam bilik ayak. So dia tak cerita kat kami. Dia tak cerita. Dia seorang je pergi kan. So macam kata, lepas tu ni aku pun pelik, kenapa kita duduk kat situ, dia tak bagi bilik dekat hujung sikit kan. Kenapa dia bagi bilik kita dekat tengah-tengah apa semua kan. Macam pelik juga kat situ. Tapi macam yang masa kawan Nisa kena kacau dekat bilik ayak tu, dia tak cerita kat kami langsung. So Nisa pun tak tahu kisah tu. Tapi Nisa dah sebenarnya dari first malam tu dah rasa dah tahu sebenarnya macam tak sedap. Dia macam rasa tak syok. Tapi sebabkan kita dengan kawan-kawan yang macam huha-huha, so macam tak ingat lah segala rasa, segala masalah apa semua tu kan. So macam rasa macam tak ada apa, saya enjoy je. So bila dia pun cakap macam tu, macam okay, faham. Lepas tu malam tu, sebab dah tak tahu nak buat apa dah dekat airport tu, jalan-jalan tiba-tiba kawan ni seorang ni beg makeup dia hilang. Lepas tu merata tanya pusing satu airport cari beg makeup dia, dah macam tak tahu. Lepas tu tiba-tiba dah nak naik flight dia, dah naik flight tu dah macam cerita Hindustan tau. Tiba-tiba ada seorang sailor ni jumpa dia punya bekas beg makeup tu,
panggil, adik ni jumpa dah. So masa tu kami memang dah jalan nak naik flight dah. So memang dia berlari dari belakang. Dia panggil, adik ni dah jumpa dah beg makeup ni apa. So yang kawan tu dah tak semangat dah sebab beg makeup hilang kan. So beg makeup hilang terus macam apalah nasib aku. So beg makeup tu dah macam nyawa dah. Bila hilang tu dah tak semangat dah. Dah redor dah nak balik. Tiba-tiba ada kakak saya tu lari menghantar beg makeup. Dia punya seronok tu. Tak cakap. Tu lah. So balik tu so, sampai ke ni tau. Sampai ke rumah. So dia cerita lah benda ni dekat ni kan. Kat sepupu Nisa apa. Mereka pun macam tiba-tiba cerita waktu malam kan. So macam masing-masing cering kan. Tapi itulah satu benda yang Nisa bersyukur. Nisa tanya kawan Nisa, kenapa yang nampak malam tu yang masa kereta kami pancing, Nisa tanya dia, kenapa tak cerita kat kami awal-awal? Dia cakap, kalau aku cerita kat hampa awal, hampa ada mood ke nak bercuti? So dia menjaga perasaan masa mula tu. So Nisa bersyukur sangat Nisa ada kawan yang memang dia tak pentingkan diri. So dia nak jaga semua hati. Walaupun dia macam masa tu dia mungkin dia dah rasa macam tak best lah kan. Tapi dia pun cuba untuk natural kan, cuba untuk happy. Sebab kita bercuti jauh kot Mai kan. Dari utara, lepas tu transit KL, lepas tu terus ke Sabah. So macam perjalanan tu jauh. So macam kalau dia terus cerita masa awal-awal yang kami sampai tu, mungkin masing-masing dah macam hilang mood, macam mungkin takut ke, sebab semua perempuan kan, semua perempuan. So kawan Nisa yang kena kacau masa dekat guest house tu pun, dia pun tak cerita pasal benda tu. Masa yang malam kami buat postmortem tu baru dia cerita dalam surau tu. Masa tu semua dah macam tak apalah, masa tu dah nak balik dah, okey lah kalau tahu cerita tu pun kan. Lepas tu itulah, walaupun dalam problem macam-macam masalah dengan sesat, dengan kena ganggu apa semua kan, tapi dia pun ketepikan semua tu, dia pun stay happy, macam tak ada apa kan. So best lah, Nisa bersyukur kat situ sebab Nisa ada kawan perjalanan yang baik. So macam apa pun jadi masalah kan, macam tukar malam yang tukar tayang kereta itu first time tau Nisa, pengalaman Nisa tukar tayang kereta. Dia dah tengah malam dalam hutan, sunyi, tepi jalan. Lepas tu ada pun kawan-kawan dengan Pak Su je. Lepas tu sama-sama tukar tayang kereta kan. So macam tak ada yang pentingkan diri. Tak ada yang macam banyak songeng apa. Semua macam okey. Alhamdulillah semua happy je kan. Walaupun ada ujian, ada masalah, ada yang halangan kan, tapi tetap happy. So saya bersyukur kat situ sebab kawan-kawan yang sangat best lah. Pi trip dengan mereka macam ada masalah tapi still boleh happy. Masalah tu ke tepi, janji kita enjoy ya. Itulah. So itulah kalau kita apa ni kan, macam kalau nak pergi mana-mana tempat yang kita tak pernah pergi kan, so banyak kalau sawat zikir, minta doa Allah lindung kan dari segala musibah, halangan. Sebab kita tak tahu apa yang nak jadi ke depan kan. So macam minta Allah lindung lah kan. Sawat banyak-banyak. Nisa sekarang ni kalau pergi mana, Nisa sawat je. Tambah tempat-tempat yang first kita jejak kan, first kita tak pernah pergi situ. Kita tak tahu orang dia macam mana, kita tak tahu keadaan dia macam mana kan. So kita sawat je lah. Kita sawat je, minta Allah lindung. Itu je lah yang boleh kita buat kan. Buat apa lagi. So pergi negeri orang ni, belajarlah sesuatu. Macam bila macam walaupun ada halangan, walaupun ada masalah, dia stay. Itulah pengalaman. So macam kalau tak jadi benda-benda tu, kita tak ada story, kita tak ada cerita best untuk nak bercerita. Kita tak ada pengalaman yang kita nak ingat. Tu first time Nisa pergi ke Sabah. So Nisa tak pernah pergi. Tapi kat Sabah ni serius saya cakap, kan kami tidur kat Tamunan tu kan. Kat Tamunan tu, itu first time Nisa dapat rasa udara yang segar tu macam mana. Dia tak tahu, buka tingkat tu, ya Allah segarnya rasa. Dia macam tu, segarnya rasa udara kat situ. Dia macam tak ada pencemaran. Kan kampung kan, kat situ macam kampung je, dengan sejuk, nyaman. So tambah dekat Kundasang tu lagi, Masya Allah cantik.
pemandangan cantik, nampak macam dekat luar negara dia punya view kan. So insyaAllah kalau dapat rezeki nak pergi lagi. Tapi dia bercakap kalau tidur dekat Kundasang tu waktu pagi dia memang cantik kan. Tak tahu lah, saya ada dengar lah orang cakap kalau tidur kat Kundasang waktu pagi dia, sunrise dia memang wow, cantik. Jadi masa kami pergi tu hujan, lepas tu kan baru lepas banjir kan. So laut pun pergi ke pulau-pulau tu pun ombak agak kuat jugalah. So memang kami sebenarnya plan tu main redah je. Sebab plan dia lepas pergi perhentian tu, malam tu macam on the spot, jom pergi Sabah. Macam tu je punya plan. Tak payah nak sembang panjang-panjang. Terus jom pergi Sabah, beli tiket, dah pergi. Macam tu lah. Jadi tu je lah yang Nisa nak share, pengalaman bercuti di Sabah yang penuh misteri, macam cerita macam dalam filem sampai tayar pancit, macam dirancang je perjalanan tu kan. Kalau dalam filem tu macam dirancang, tapi tak adalah, tu semua macam nak jadikan yang pengalaman bercuti tu lagi best. Orang pergi bercuti, pergi OOTD apa semua, kami awal-awal sampai je kena tukar tayar kereta. Sebab kereta pancit di tengah hutan, tengah malam, tak ada siapa. So payahlah dapat pengalaman tu. So alhamdulillah dapat pengalaman tukar tayar kereta tengah hutan. Jadi sampai sini sajalah video ni untuk kali ni. Jumpa lagi di next video insyaAllah. Jangan lupa perbanyakkan berselawat, dan ajak lebih ramai lagi orang untuk berselawat. Assalamualaikum. Terima kasih.